Allah lebih gembira dengan taubat hamba lebih daripada seorang yang kehausan lalu jumpa air. Allah lagi gembira. Allah afrah bi taubat 'abd min haula. Allah lebih gembira dengan taubat hamba lebih daripada semua yang disebutkan tadi. Kaifa tarawna hadzal rabb? Bagaimana anda melihat kepada Tuhan? Kaifa la natubu ilaih? Bagaimana kita tidak mahu bertobat kepada Allah? Bagaimana kita tidak mahu kembali kepada Allah? Antal muhtaju ilaih. Engkau perlu ya kepada Allah. Antal qadim ghadan alaih. Engkau akan jumpa dengan Allah suatu hari nanti. baina yadayh. Engkau akan diberdirikan di hadapan Allah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang kembali ke dalam SF Channel Explore, iaitu kali ini di dalam segmen cerita seram. Cerita yang saya nak bawakan hari ini mungkin agak pendek lah, mungkin tak tentu, tapi kadang kalau nak set pendek, kadang-kadang rekod jadi panjang juga. Jadi kisah yang saya nak kongsikan hari ini merupakan sebuah pengalaman saya yang dilalui semasa dalam kem khidmat negara ataupun kem PLKN. Ramai di antara kita yang pernah menyertai kem khidmat negara ataupun kem PLKN yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Setiap student yang baru habis lepasan SPM dalam masa tempoh mungkin dalam 2, 3, 4 bulan lah akan sampailah surat panggilan PLKN ni. Dan saya merupakan first try lah, batch pertama yang masuk yang untuk 2.0 ni lah. Jadi cerita kali ni merupakan berkaitan dengan histeria juga ataupun kerasukan yang berlaku di dalam kem PLKN ni. Tetapi ada sebalik ataupun ada kisah di sebalik kerasukan ataupun histeria yang berlaku tu. Jadi sebelum kita nak masuk lebih dalam ke dalam cerita ni, seperti biasa, mari sama-sama kita bersalawat dahululah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Tuan dan puan, persiapkan diri anda, senang diri, jaga sedia. Kita masuk ke dalam kisah pada kali ini. Kisah ni terjadi dalam lingkungan tahun 2016. Pada masa ni, macam saya ceritakan di awal permulaan video tadi, saya dapat tawaran untuk menyertai kem PLKN yang boleh dikategorikan sebagai terpaksa rela. Sebab kalau tak pergi masa tu ada denda yang kita akan kena. Jadi kena masuk jugalah. Jadi pada masa tu saya dapat kem PLKN di Perlis, iaitu kem PLKN Timur Tasuh yang berada betul-betul di dalam kawasan Tasik Timur Tasuh ni. Tapi tak silap sekarang pun kem PLKN tu sendiri telah terbiar, tak silap saya dah beberapa tahun. Sebab program khidmat negara ni masih lagi belum dijalankan akibat pandemik COVID-19 ni. Jadi dipendekkan cerita, biasalah kem PLKN sudah tentu-tentulah dalam kawasan yang agak pendalaman. Cuma kami ni bernasib baik, memanglah ada kawasan hutan, tapi bukan hutan yang luas lah. Kawasan kem Tasuh ni dia banyakkannya di hadapan pada kem tu Tasik. Jadi hutan tu tak berapa banyak lah. Biasalah kem kan, suasana keseraman dia tu pasti tetap akan ada lah. Jadi dipendekkan cerita sajalah kan. Nak cerita panjang-panjang je lagi tak ada orang nak dengar pula. Jadi dipendekkan cerita, dalam 2 minggu ke 3 minggu dalam kem PLKN ni, bila ambil rokok ni maksud dia akan ada satu perbarisan, sama ada sebelum tidur ataupun pada waktu pagi. Jadi akan ada perbarisan ataupun perhimpunan. Di dalam perhimpunan tu, penjaga situ ataupun warden ataupun cikgu-cikgu di PLKN tu ada menyampaikan pesan kepada wirawati. Dalam PLKN ni kita panggil wira ataupun wirawati. Wira maksud dia lelaki, wirawati maksud dia perempuan lah. Sampaikan pesan yang bahawasanya pesan tu ditujukan kepada wirawati, yang dikatakan ada satu kawasan dekat dom wirawati ni, kawasan ampayan ataupun kawasan sidai kain yang berada di belakang sekali, dilarang sama sekali student ataupun peserta wirawati untuk sidai kain baju dekat ampayan tu ataupun kawasan tu, terutama pada waktu maghrib. Jadi masa tu pun
Kami semua taklah soal banyak sebab dalam perhimpunan, jadi kita cuma dengar. Jadi memang dilarang semua sekali waktu, utama waktu maghrib. Maksud dia tak kira mana waktu lah, memang ampaian tu tak dibenarkan wirawati untuk sidai baju dekat situ. Okey, dipendekkan cerita, sampailah pada malam Jumaat Kliwon Cewah. Jadi bila main malam Jumaat ni, Khamis malam Jumaat, akan diadakan bacaan Yasin lah setiap minggu di surau dalam kem tu. Jadi kami pun menjalankan majlis bacaan Yasin seperti biasa, yang diiringi oleh ustaz ataupun daripada Kagat Kor Agama Tentera. Jadi diiringi oleh dia, kami pun bacalah Yasin macam biasa. Dan secara bila sampai pertengahan bacaan Yasin, secara tiba-tiba saya duduk dekat bahagian belakang tau. Maksud dia duduk hampir-hampir nak dekat penghadang antara wira dan wirawati, hanya dihalang oleh kain sajalah. Jadi secara tiba-tiba saya terperasan di sebelah kiri saya ternampak ada surah Yasin ni terpelanting daripada kawasan wirawati ke hadapan kawasan wira. Jadi masa tu pun saya pelik, mungkin ada dia orang tak terpelanting atau apa-apa pun, kita tak pasti kan. Jadi saya abaikan, teruskan bacaan, dan tak sampai dalam seminit dua terdengar bunyi jeritan daripada belakang kawasan wirawati. Masa tu terkejut tu, tak tahu nak cakap. Bahasa orang Kedah kata darah titik pun dah tak ada. Memang bingit dia punya jeritan tu. Sampaikan, tapi kami tak indahkan, kami teruskan bacaan Yasin lagi sebab semua dah tahu memang sah-sah ada wirawati yang sedang kerasukan. Jadi semua teruskan membaca. Jadi makin kami kuat baca, makin kuatlah si wirawati yang kena rasuk ni menjerit. Jadi dipendekkan cerita, sampailah kami habiskan bacaan surah Yasin tersebut. Dan bila kami tak diizinkan tengoklah sebab dalam surau kan, jadi kita kena jaga batas-batas dia tu. Jadi kami hanya mendengar suara daripada sebalik tirai tu, ada ustazah ataupun cikgu wanita yang menguruskan wirawati sedang bertungkus lumus lah, nak menyedarkan si wanita ataupun wirawati yang sedang kerasukan ni. Dikatakan lama juga kejadian ni berlaku, dan lupa nak ceritakan sepanjang bacaan tu, memang si wirawati yang kerasukan ni menyuruh kami semua untuk berhenti daripada membaca surah Yasin tu. Mungkin jin dalam badan dia tu panas lah, tak boleh nak dengar kan. Jadi boleh dikatakan selepas selesai semua tu agak lama juga, dalam setengah jam kalau tak silap saya dia kerasukan. Tapi kami yang wira disuruh balik dulu oleh guru ataupun ustaz untuk balik dulu ke dom. Jadi kami pun baliklah dulu ke dom. Jadi kes tu kami tak tahu macam mana jadi, sama ada selesai di situ ataupun masih lagi kerasukan, tak pasti. Cuma pada malam tu memang susah untuk tidur lah. Maklumlah, jadi masing-masing pekat fikir yang bukan-bukan lah. Sebab tidur pun dalam gelap, dalam dom yang agak lama dom tu. Jadi dia punya suasana seram tu lain macam lah. Keesokan harinya kami ada grup antara wira dan juga wirawati mengikut company masing-masing. Company ni macam Alpha, Charlie, Beta, macam tu lah. Jadi keesokan dia, si wirawati company Alpha ni yang sekali juga dengan saya, jadi dia pun cerita. Dia cakap punca antara si wanita ni kerasukan adalah dia ni pergi sidai juga kain baju dekat ampaian yang dah dilarang oleh warden supaya jangan sidai kain baju apa pun dekat situ. Jadi dia ni pergi sidai pada waktu maghrib. Wirawati yang pergi sidai ni merupakan orang Sabah lah. Jadi dia mungkin dia tak apa-apa nak faham lah apa yang disampaikan oleh warden yang berbahasa utara, mungkin. Jadi bila si wirawati ni sedang sidai kain baju dekat situ, katanya dia terlihat seorang lelaki ataupun dia ingat lelaki tersebut daripada kalangan peserta wira lah, sebab berpakaian PLKN katanya. Muka memang handsome, dia cakap. Ini yang wirawati ni cerita merupakan cerita yang diceritakan sendiri oleh wirawati yang kerasukan tu lah. Jadi dia cerita dia ada terjumpa seorang lelaki masa sedang sidai baju dekat ampaian tu hampir-hampir pada waktu maghrib. Dan lelaki tersebut memang handsome, jadi dia pun macam cair lah, orang cakap tergoda. Jadi mereka pun bersembang. Dia cakap bersembang macam biasa. Bila bersembang, dia ada buat satu janji dengan makhluk tersebut ataupun jin yang menyerupai seperti seorang lelaki tersebut.
untuk jumpa lelaki tu pada setiap kali Jumaat dekat tempat tersebut. Bukan setiap kali Jumaat, setiap kali waktu maghrib dekat tempat tersebut. Jadi boleh dikatakan setiap kali waktu maghrib si wanita ni dia akan pergi ke ampayan tu. Ada juga yang kata kadang ada orang ternampak yang dia cakap seorang-seorang, jadi dia orang pun tak tegur lah kan. Jadi boleh dikatakan setiap kali maghrib dah berjanji dengan makhluk tersebut. Dia pun tak tahu kata itu bukan manusia. Diingatkan si peserta wira yang melangkah pagar ke arah Dom Wirawati. Jadi dia pun tak syak lah yang bukan-bukan kan. Jadi dia pun buat janji macam tu. Jadi yang dikatakan kisah kerasukan malam tu adalah disebabkan bila habis solat maghrib tak balik ke dom lah. Maksud dia stay dekat situ sebab untuk baca ayat Yasin. Selalunya selepas selesai solat maghrib, orang kata apa, boleh balik awal lah. Selepas solat isyak tu boleh terus bersurai kan. Jadi dia jadi lambat malam tu. Jadi pula bila baca ayat Yasin ni dilantunkan, mungkin makhluk tersebut dia dah ada link dengan badan si Wirawati tu sebab dah berjanji. Jadi mungkin dia ada link. Jadi bila bacaan surah Yasin tu dilantunkan, mungkin dia kepanasan lah. Dan jadi ternyata yang merasuki tubuh wanita tu adalah jin jantan yang membuat janji dengan wanita tu untuk jumpa dia di setiap kali maghrib di kawasan ampayan tu lah. Maksud dia jin jantan lah kita panggil, yang menyerupai seperti seorang lelaki tersebut. Jadi selepas pada tu pun dikatakan benda ni selesai macam tu saja. Tak pasti sama ada mereka ada buat rawatan untuk Wirawati tu, wallahu alam, kami pun tak berapa tahu. Jadi itulah cerita yang disampaikan antara punca-punca dia. Jadi kepada anda semua, berhati-hati kalau nak sidai kain baju dekat ampayan. Sebab tu orang tua-tua kita pesan waktu maghrib jangan sidai baju ataupun kain di ampayan. Setakat itu saja dulu kisah kita untuk hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana sudi menonton daripada awal sampailah habis kisah ni. Dan ingat, cerita ni sekadar hiburan. Jangan takut kita kepada makhluk-makhluk, jangan melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia kita ni lebih kurang kita ni semuanya hamba, termasuk jin, syaitan, iblis, segalanya hamba. Tiada yang berhak disembah, tiada yang berhak kita takuti melainkan hanya kepada Allah semata-mata. Dan bila kita rasa takut, mohonlah perlindungan dengan Allah semata-mata. Jadi setakat tu saja konten kita untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton daripada awal sampai habis. Lama tak sebut ayat ni. Mohon bantuan untuk subscribe, like and share kalau video ni menarik bagi anda. Jadi setakat itu sajalah konten kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.